Assalamualaikum semua, bertemu lagi dalam video masak saya kali ini. Rasanya memang dah lama sangat saya tak buat video masak ni. Sebab daripada awal tahun itu saya agak sibuk bekerja. Ada syuting, lepas tu saya pergi umrah, lepas balik umrah saya sambung kerja. Lepas tu kerja tak sempat nak habis, dah PKP pula. Masa PKP tu tak adalah sibuk, tapi saya ni macam tak produktif masa PKP tu sebab saya telah menyibukkan diri saya dengan menonton drama-drama Korea. Okeylah, berbalik kepada video masak kali ini. Hari ini saya nak buat resepi sup tulang. Saya tak pakai dapur, saya gunakan pressure cooker. Okey, kalau pakai masak biasa pun okey, tapi kali ini pressure cooker ni lebih memudahkan. Okey, jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali adalah penyediaan bahannya. Kita mulakan dengan ada 2 biji bawang merah di sini, bawang besar maksud saya, dan juga halia. Halia ni dalam, entahlah nak cakap berapa inci pun saya tak pastilah, tapi agak-agak lah kan. Lepas tu ada bawang putih dalam 3 ulas, kemudian sup wujud ada ya. Sup wujud ni dua saya gunakan 2 sup wujud. Ambil yang sup tulang ni. Okey, kemudian semestinya kita kena ada tulang. Tulang ini yang fresh bukan yang frozen. Maknanya yang bukanlah yang dah simpan lama. Tulang ni 2 kilo. Memang exactly 2 kilo lah bapak saya beli. Dia beli di pasar tani. Segar begini, dah dibasuh apa semualah. Kemudian ini dah dia pressure cooker yang saya guna, iaitu Russell Taylor. Kepunyaan mak saya lah, dan saya punya sebelah tu periuk nasi. Okey, mula-mula sekali kita kisarkan bawang, halia dan bawang putih tadi tu. Kali ni saya menggunakan pengisar tangan, hand blender. Sebenarnya okey lah, tapi susah sikit lah blender ni. Mana tangan sebelah tangan nak rekod, sebelah tangan lagi nak putar dia. Masukkan air sikit lah supaya senang nak putar. Jadi sebenarnya hand blender ni saya cadangkan kena pegang guna 2 tangan lah. Satu tangan pegang ada punya bekas tu, dan satu tangan lagi kita gunakan untuk tekankan dia punya pengisar tu. Macam ni lah, lebih kurang. Tengok senang sikit lah. Sebenarnya boleh je pakai blender biasa, tapi biasalah nak try benda-benda baru kan, dah ada kat rumah kita gunalah. Lagipun senang nak cuci blender ni. Agak sukar sebenarnya guna sebelah tangan, jadi blender je lah sampai kisar dia halus macam tu saya. Okey, kemudian kita tadahkan air. Ni air agak slow ni sebabnya gunakan air tapis ni, bukan air direct, air pipe tu, guna air yang dah ditapis sebab kita nak kebersihan lah, senang cerita kan. Zaman-zaman dan COVID ni semuanya kena bersih. Okey, masukkan semua tulang-tulang yang tulang temulang tadi tu. Masukkan semua sekali ke dalam periuk ni, periuk pressure cooker ni. Sambil tu kita tadahkan air sampai agak-agak paras dia, agak-agak tenggelam lah, tapi ada limit tu lah. Kalau tengok dekat periuk tu dia ada limit dia. Okey, kemudian kita masukkan je terus sup bunjut tu. Masukkan dua-dua sekali, apa yang ada dalam sup bunjut tu masukkan je semua. Okey, sebenarnya resipi nak buat sup tulang ni mudah je. Yang ni bahan kisar tadi pun kita masukkan terus kat dalam ni. Yang mana lebih-lebihan tu masukkan air bagi tak rugi lah kan. Okey, selepas tu kita kacaukan dia. Ni belum masuk lagi, kita kacaukan dia biar dia sebati sikit. Okey, lepas tu kita masukkanlah dalam pressure cooker ni. Tengoklah, letak je lah. Dia kiranya paras maksimum air tu lah. Untuk saiz pressure cooker ni 2 kilo cukup. 3 tak boleh lah, 3 kena pakai besar sikit. Jadi okey, pressure cooker ni apa-apa hal pun okey, kita pilih, dia ada macam-macam. Yang pilih sup tau, pilih beans and tendon sebab kita nak lembutkan dia. Masa yang ada kat sini yang diberi adalah 40 minit. Sebenarnya kalau nak lebih lagi pun boleh lah, tengoklah pada jenis daging tu. Kalau jenis daging lembu yang agak tua, kena lama sikit lah. Macam ni tak adalah tua sangat. Dan valve dia ni pastikan tutup tau, jangan terbuka. Kalau terbuka memang dia tak orang kata tak pressure lah, tak menekan kan. Okey, 40 minit. Okey, sementara nak tunggu 40 minit tu, pergilah saya sambung tengok cerita Korea dulu. Okey, dah tinggal 1 minit, dia keluarlah huruf bibi macam ni, dah siap masak lah. Sebelum nak buka tu, anda memang tak boleh buka terus lah, kena riliskan dia punya tekanan dulu dengan buka valve. Valve ni jangan pegangan tangan ni sebab dia panas. takut angin yang keluar tu panas. Jadi gunakanlah apa-apa selain daripada tangan, pegangan tangan. Macam saya guna
spatula kayu ni, biarkanlah upah tu terkeluar, dia punya tekanan terkeluar. Macam ni laju sikit lah, tapi air dia merecik. Okey, yang ni dah habis lah, dah terkeluar semua dia punya tekanan udara. Macam terbalik je kamera ni. Tadi sebenarnya ni. Kemudian bukakanlah dia punya periuk tu. Inilah dia. Dia masih melegak-legak lagi dalam tu. Bila guna pressure cooker ni, satu je kebaikan dia, air dia takkan kering. Melainkan kalau kita guna periuk biasa, kita kena sentiasa top up air itulah. Macam guna pressure cooker ni 40 minit, tapi kalau guna periuk biasa mungkin ambil masa dalam 1 jam setengah. Jadi guna pressure cooker ni dia menjimatkan masa kita, ya. Tengok ni. Tapi anda boleh rasalah kalau misalnya dia dah cukup lembut, okeylah. Kalau tak cukup lembut, tambah lagi dah masa. Okey. Letaklah garam untuk rasakannya, garam dan serbuk serbuk perasa. Ajinomoto lah sebenarnya kita. Kacaukan je. Tadi sebenarnya, bila masak sup tulang ni, satu je, jangan letak garam tu dulu, ya. Letak garam selepas daging tu dah empuk. Kalau letak garam dulu, kemungkinan daging tu takkan empuk. Itu petunnya. Okey, sebenarnya masa saya tekan rekod, dah ada tekan, saya tak perasan ni, saya tak tekan rekod masa saya tabur bawang goreng dengan daun sup ni untuk mewangikan dia. Tapi kalau yang jenis tak suka benda-benda ni, tak payahlah letak. Saya pun tak suka sebenarnya daun sup tu, tapi nak mewangikan dia macam masak. Jadi dah siap lah sup tulang kita menggunakan pressure cooker. Boleh hidangkan. Senang saja sebenarnya masak sup tulang ni. Jadi anda bila nak makan, boleh makan dengan sepana, boleh tambah juga dengan sambal kicap. Saya memang sambal kicap tu, maknanya orang Johor kan, memang sentiasa ada dalam peti ais tu. Memang sangat diperlukan. Kalau tak nak dengan sambal kicap pun tak apa, makan dengan sambal belacan. Apa-apa ikutlah apa yang anda nak tambah. Kalau saya suka nasi dengan sup ni, nasi akan letak sambal kicap bagi sedap. Jadi selamat mencuba semua.